Dan ulama kata tidak adalah ujian yang besar yang diberikan kepada Abu Ubaidah melainkan ujian ketika mana dia berlawan dengan ayahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita nak kongsikan kepada anda semua, insya-Allah sama-sama kita belajar kisah salah seorang sahabat Nabi SAW, yang mana sahabat Nabi ini dimuliakan oleh Nabi SAW. Tak cukup dengan itu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi menggelarkan ataupun Nabi bagi gelaran kepada sahabat ini adalah orang yang paling amanah dalam kalangan para sahabat Nabi SAW. Kerana apa? Kerana dalam satu masa, dalam satu tahun, dalam satu abad, mesti akan ada orang yang paling amanah di antara kalian. Dan aku dapati orang yang paling amanah di antara kalian adalah sahabat yang bernama Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, yang mana sangat masyhur dalam kalangan kita bila mana kita sebut nama sahabat Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Jadi insya-Allah kita akan kongsikan, kita akan belajar kisah beliau macam mana. Nama sebenar beliau Amir ibn Abdullah Al-Jarrah, cuma dikenali dalam kalangan para sahabat dipanggil Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau ni merupakan salah seorang sahabat Nabi yang perwatakan sangat lawa, handsome, putih, tinggi, dan juga di antara sahabat Nabi yang lemah lembut bila mana berkata-kata, lemah lembut bila mana melayani sahabat-sahabat yang lain, tak akan kasar. Maka Abu Ubaidah ni bila mana dia masuk agama Islam, dia di antara sahabat Nabi yang terawal masuk agama Islam. Dia masuk Islam selepas mana Saidina Abu Bakar masuk Islam. Jangka masa Saidina Abu Bakar masuk Islam dengan jangka masa Abu Ubaidah masuk Islam sangat dekat. Sampai kan kita boleh katakan hari ini Abu Bakar masuk Islam, esok kan Abu Ubaidah akan masuk Islam. Sangat dekat di antara mereka. Sebab Abu Ubaidah masuk Islam ketika mana umur beliau dalam 30 tahun. Dan beliau meninggal di zaman Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Abu Ubaidah juga di antara sahabat, kita boleh tengok di antara sahabat yang dapat jaminan daripada Nabi, yang ketika mana Abu Ubaidah masa lagi hidup dan Nabi bagi jamin kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, kamu adalah ahli syurga. Bila? Ketika mana Abu Ubaidah masa lagi hidup. Di antara sahabat Nabi yang terawal masuk agama Islam, yang mana Nabi pasakkan, Nabi bagi akidah yang kuat kepada Abu Ubaidah bersama sahabat-sahabat yang lain. Sebab itulah Nabi bagi jaminan kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, kamu adalah ahli syurga. Lalu bila mana kita tengok Abu Ubaidah ni masuk agama Islam ketika mana berada dekat kota Mekah, kita tahulah apa yang berlaku kepada Nabi, kita tahulah apa yang berlaku kepada para sahabat yang lain. Sekali dia masuk agama Islam, seolah-olah dia membenarkan orang lain, membenarkan Quraisy lain untuk mengutuk mereka, seolah-olah dia membenarkan Quraisy lain untuk menghina mereka. Malah bila mana sahabat Nabi dekat kota Mekah, mereka masuk agama Islam, bukan hanya mereka dihina, bukan hanya diperli, bahkan mereka dipukul. Tak cukup dengan itu, diazab. Tak cukup dengan itu, ada juga di antara mereka yang dibunuh oleh Quraisy. Itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada orang Islam pada masa itu. Sebab itulah kita boleh tengok bagaimana kisah Sumayyah, keluarga Yasir, sampaikan mereka dibunuh oleh kafir Quraisy, yang saya dah buat video sebelum ni, insya-Allah boleh pergi tengok. Jadi sudah tentu itu pun berlaku kepada Abu Ubaidah, yang dia pun kena tempias, dia pun kena hina, kena diejek, diperli dan sebagainya oleh Quraisy yang lain, disebabkan dia masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Badar, yang saya dah buat pun video sebelum ni, bagaimana berlaku peperangan Badar dan kenapa boleh berlaku peperangan Badar ni. Dalam peperangan Badar, kalau sebelum ni kita mengenali yang Abu Ubaidah ni, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, seorang sahabat Nabi yang lembah lembut, tawaduk, rendah diri, bercakap lembut, berkelakuan sangat lembut dan sebagainya. Dalam keadaan macam tu, bila mana Abu Ubaidah berada dalam satu peperangan yang digelarkan peperangan Badar, ketika itu kita dapati, sahabat-sahabat yang lain dapati, musuh-musuh tak mau bertembung dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Disebabkan apa? Saking garangnya Abu Ubaidah Al-Jarrah, saking kuatnya Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika mana berada dalam medan perang, yang menyebabkan kesemua musuh kalau boleh tak mau bertembung dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam ramai-ramai tentera-tentera musuh tu tak mau bertembung dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, dalam keadaan Abu Ubaidah pula cari musuh. Sebab mereka lari, Abu Ubaidah yang cari. Dalam satu masa, tiba-tiba dalam keadaan Abu Ubaidah tengah cari musuh, sebab ramai tengah lari, ketika itulah datang seorang lelaki yang daripada Quraisy juga, tapi musuh. Lelaki Quraisy ini datang ke arah Abu Ubaidah. Tujuan untuk apa? Tujuan adalah untuk menyerang Abu Ubaidah, untuk melawan dengan Abu Ubaidah dan untuk berperang dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Apa Abu Ubaidah buat?
dalam sebelum ni duduk cari musuh kan. Dia yang cari musuh. Tapi ketika mana lelaki ini yang mana daripada bangsa Quraisy, yang lelaki inilah yang mencari Abu Ubaidah sendiri, ketika itulah bila mana Abu Ubaidah tengok sahaja lelaki itu, dia pula melarikan diri. Dia pula mengelak daripada bertembung dengan lelaki itu. Yang mana lelaki ini menawarkan diri, "Wahai Abu Ubaidah, lawanlah aku. Lawanlah aku wahai Abu Ubaidah." Tapi Abu Ubaidah cuba mengelak, tak mau bertembung dengan lelaki itu. Lalu bila mana dia cuba mengelak, cuba melarikan diri, cuba tak mau bertembung dengan lelaki itu, dalam keadaan tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk dia melarikan diri dah. Maka disebabkan dia terpaksa bertembung juga dengan lelaki itu, terpaksa juga berlawan dengan lelaki itu. Maka bila mana berlawan di antara mereka, dan Allah takdirkan Abu Ubaidah membunuh lelaki itu. Berjaya dikalahkan lelaki itu oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan sesungguhnya lelaki yang dibunuh oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, lelaki yang dibunuh oleh Abu Ubaidah, yang ditikam oleh Abu Ubaidah, sesungguhnya itu adalah ayah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang mana dia tak mau masuk agama Islam. Bahkan dia membenci keluarga Muhammad dan dia membenci ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana peristiwa Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri, ketika itulah bising satu kota Mekah yang mengatakan Muhammad mengajak Abu Ubaidah untuk bunuh ayahnya sendiri. Dalam keadaan Muhammad, dalam keadaan Nabi pun tak tahu nak jawab macam mana. Ketika itulah turunnya ayat Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-22. Allah ceritakan, Allah bagi tahu kepada Nabi, sebenarnya yang Abu Ubaidah membunuh itu bukan membunuh ayah dia, tetapi membunuh kefasikan, kekufuran yang ada dalam diri ayah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan ketika itu Allah memuji. Kenapa? Disebabkan Abu Ubaidah lebih mencintai Nabi, lebih mencintai Allah berbanding mencintai ayahnya sendiri. Itu pujian yang Allah bagi kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan ulama kata, tidak adalah ujian yang besar yang diberikan kepada Abu Ubaidah melainkan ujian ketika mana dia berlawan dengan ayahnya sendiri. Itulah ujian terbesar dalam hidup Abu Ubaidah yang berjaya Abu Ubaidah laksanakan, yang berjaya Abu Ubaidah lalui dengan sangat tenang. Maka ada satu kisah lagi yang berlaku kepada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Satu hari ada riwayat yang mengatakan satu rombongan datang ke kota Madinah. Itu benda biasalah, ada rombongan datang ke Madinah, tujuan tak lain tak bukan nak bertemu dengan ketua Madinah. Siapa? Nabi SAW. Maka satu hari ada rombongan datang daripada kota Madinah. Ada riwayat mengatakan rombongan ini daripada Kristian. Cuma wallahu alam lah kebenaran dia macam mana. Dia datang bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia minta kepada Nabi, minta bantuan kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, boleh tak kamu wakilkan ataupun utuskan sahabat-sahabat dalam kalangan kamu ke negara kami, ke tempat kami, supaya boleh bantu kami selesaikan masalah yang berlaku di tempat kami. Kerana kami tak mampu nak selesaikan masalah itu, dan kami percaya dengan agamamu, kami percaya dengan orang utusan kamu wahai Muhammad, maka hantarlah seorang ataupun dua orang ke tempat kami. Dan ketika mana Nabi dengar sahaja yang Kristian minta bantuan daripada Nabi, which is orang bukan Islam minta bantuan kepada Nabi, ketika itulah Nabi kata, esok aku akan hantar seorang wakil daripada aku, yang mana dialah dalam kalangan para sahabat aku, dialah yang paling kuat dan dialah yang paling amanah dalam kalangan para sahabat aku. Ramai-ramai para sahabat aku yang amanah, semua yang amanah, tapi dialah di antara orang yang paling amanah, kata Nabi SAW. Dan ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab, dia dengar sahaja yang Nabi mendoakan kepada lelaki ini, yang Nabi akan sebut esok, yang Nabi doakan lelaki ini lelaki yang paling kuat dan lelaki ini adalah lelaki yang paling amanah. Ketika itulah kata Sayyidina Umar, aku ni tak pernah cinta, aku tak pernah nakkan kejawatan, tetapi bila mana Nabi mendoakan kepada lelaki itu, ketika itulah aku meletak harapan dalam diri aku supaya orang lelaki itu, orang yang dimaksudkan Nabi itu adalah aku. Akulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sayyidina Umar pun mengharapkan yang dialah yang disebutkan oleh Nabi pada esokan hari, yang menyebabkan pada keesokan hari Sayyidina Umar kata, akulah orang terawal sampai ke masjid. Akulah orang terawal sampai ke masjid, dan lalu bila mana kami solat dan sebagainya, maka Nabi pusingkan badan dia ke belakang. Dan ketika itu Nabi tengok ke kiri, Nabi tengok ke kanan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mana Nabi melihat ke kiri, aku memanjangkan badan aku ke kiri. Ketika mana Nabi melihat ke kanan, aku memanjangkan badan aku ke kanan. Supaya apa? Supaya Nabi melihat aku, supaya Nabi nampak aku. Sayyidina Umar ni kita kenal lah.
Badan dia sangat besar. Kalau dia naik kuda, kaki dia sampai ke tanah. Boleh bayang besar macam mana Sayyidina Umar. Jadi kalau dia panjangkan badan dia, sudah tentu Nabi akan nampak dia kan. Lalu bila mana Nabi tengok ke kiri, tengok ke kanan, ketika itulah Nabi tanya, di manakah Abu Ubaidah Al-Jarrah? Lalu bila mana Sayyidina Umar kata, ketika mana aku dengar Nabi memanggil Abu Ubaidah Al-Jarrah, ketika itulah aku dapati yang dia adalah orang yang paling amanah dan dia juga adalah orang yang paling kuat dalam kalangan kami. Ingat, bukan Sayyidina Umar ni lebih lemah daripada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, bukan. Kerana setiap sahabat dia ada kelebihan masing-masing. Setiap sahabat ada kelebihan masing-masing. Kata Nabi, kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umar lah selayaknya akan jadi Nabi selepas aku. Dia ada kelebihan setiap para sahabat. Macam kita lah, kita dalam satu kelas, ada orang pandai membaca, ada orang pandai menulis, ada orang pandai berkata-kata, ada orang pandai melukis. Setiap orang ada bidang masing-masing. Sama juga dalam kalangan para sahabat Nabi SAW. Dan ketika itulah Nabi mengutuskan, Nabi mengarahkan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk membantu orang yang bukan Islam yang minta izin Nabi ataupun minta bantuan daripada Nabi untuk membantu mereka. Itulah kelebihan dan kemuliaan yang Allah bagi kepada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu di antara kisah yang kita sempat kongsikan pada hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan kepada anda semua hari ini memberi manfaat kepada anda, dan anda kata anda belajar sesuatu daripada video saya pada kali ini, boleh kongsikan. Tekan button share, kongsikan kepada orang lain juga. And then kalau anda ada cadangan, ada apa-apa yang nak saya buat video akan datang, bolehlah tulis dekat ruang komen bawah. InsyaAllah saya akan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.